Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita sambung. Masih lagi pada topik ayat namaan, cuma kali ini gandengan ayat namaan ni um, dengan fi'il nakis. Maknanya kita dah masuk tajuk i'rab yang disebabkan amil. Okey, amil ni apa? Amil siapa tahu? Siapa Agent. ingat lagi? Oh, bismillah. Agent. Ejen, ejen perubahan kan? Ya Allah, bismillah. Haraf-haraf bertugas Kalau kata cakap dia macam petugas lah. Kalau amil zakat tu kan petugas zakat. Kutip zakat. Ada dia, ada. Teacher, Ya. hari yang sebelum ni pelajaran ke berapa teacher? Pelajaran yang ni 12. 12. Yang sebelum ni 10 11 apa dia? 10, 11. Tu belum betul lagi dah tu. 10 ayat namaan. Kan? Duk cari 11. 11 tu dia terus latihan kot. Ya. Latihan 11. Pelajaran Latihan 11 adalah khabar syibhi jumlah. Oh, Khabar syibhi jumlah tu 11. tak download lah kot, tertinggal ke apa ke? Tak, saya dah hantar dia tu hari tu sekali. Oh, 10 tarik. sampai latihan tu. Dia in the same file yang semalam kita buat tu. Dalam sekali agung lah. Yang ini saya hantar terlupa malam tadi nak hantar. Jadi tapi dapatkan semua kan? 12 dengan Oh ya, bawah 11. tu 11. Duk nampak 10. Okey. Ada 12. Jadi kita masuk bahagian i'rab disebabkan amil. Kita kena tengok muka surat yang depan sekali kan, muka surat kandungan tu. Baik. Yang ini yang pertama sekali ialah fi'il nakis. Kita dah belajar dalam modul 1. Fi'il nakis plus ayat namaan. Jadi i'rab ayat namaan, jumlah ismiyah akan berubah apabila didahului fi'il nakis kana. Fungsi fi'il nakis kana ialah menambah maklumat masa dan memberikan penekanan kepada ayat namaan. Dia kalau kita ada fi'il nakis ni, dia maksudnya amil-amil. Kalau dikata dalam bahasa belajar Nahu tu dipanggil ni sebagai perosak. Maknanya struktur ayat yang kita belajar tu, ayat namaan, kita dah tahu struktur tu. Tapi kemasukan dia ni, maknanya fi'il nakis tu pada ayat namaan tu akan mengubah sesuatu lah. Tu dia kata. Apa tu? Yang ini. Tapi dekat atas ni pun dah ada. Kandungan. Kejap Cik Kak suruh tengok depan. Cik. Bismillah. Ni Okey, maknanya yang kita kan semalam kita belajar, kita dah ambil bab ni. I'rab disebabkan struktur ayat. Lepas tu sekarang ni i'rab disebabkan amil. Ayat namaan, harfu inna dan saudaranya. Ni dah patutnya yang ni dia macam ni. Yang sekarang kita buat ni terbalik lah sikit. Ayat namaan dan fi'il nakis. Nombor 13 ni. Ni ada nombor 12 pula jadi macam tu kan. Ni maknanya i'rab yang disebabkan amil. Kita bahagian ni dah. Baik. Mana tu tadi? Okey, kita balik semula kepada tajuk kita malam ni. Iaitu i'rab yang disebabkan kemasukan amil ataupun agent. Okey, apa yang berlaku? Asalnya kalau isi ayat namaan kita ada mubtada dan khabar kan. Tapi bila ada dia ni tajuk atau subjek di dalamnya, maknanya mubtada itu berdalam bertukar kepada isim kana. Dia jadi isim marfu' tapi kita tak panggil mubtada, panggil dia isim kana. Nanti kita tengok contoh.
Manakala khabar dalam ayat namaan pula, yakni cerita, dia bertukar daripada khabar marfu' kepada khabar kana. Jadi dalam kedudukan mansub. Baris tu bertukarlah tu. Dan domir mustatir ia dan ia perempuan di dalam fi'il nakis boleh dizahirkan sama seperti fi'il yang sempurna. Ini benda ni kita dah belajar dalam modul 1 pun ada juga. Ada disebutlah. Okey, ni. Dalam modul 1 pun ada. Boleh dizahirkan sama seperti fi'il yang sempurna. Fungsi domir di dalam fi'il nakis kana bertukar daripada fa'il kepada isim kana. Faham tak setakat ni? Dia kena tengok contohlah. Okey, perubahan apabila, ini yang dimaksudkan tu dia jadi ejen. Perubahan apabila fi'il nakis kana mendahului ayat namaan. Jadi mubtada tu menjadi isim kana. Kan? Kalau isim kana sebelum ni, maknanya dia daripada marfu' disebabkan dia mubtada, tapi kita panggil dia marfu' sebab dia isim kana. Dia berubahlah sikit sebab perkataan kana ni macam contoh dalam ni kana adalah ia. Jadi apa dia punya mubtada dia ataupun yang dah jadi isim kana tu apa dia? Ia tu dalam hal ni. Ia marfu' tu. Dalam kita tak nampak tapi. Khabar menjadi khabar kana. Kita tengok contoh teruslah. Daripada khabar marfu' dia menjadi mansub. Tu dia panggil khabar kana ataupun khabar mansub. Contoh A. Okey, asalnya ayat namaan dia tu biasa. Ni kita buat, sepatutnya kita buat yang madi dululah. Patutnya kan? Cik Kak kita kena tukar ni. Ni sepatutnya kat belah sini A. Baik, contoh fi'il madi nakis dululah. Okey, asalnya macam ni kan? Mubtada al-kafiruna aduun. Orang-orang yang ingkar itu adalah musuh. Itu maksud dia, terjemahan dia. Tapi bila masuk je kana, isim fi'il nakis kana ni, dia menyebabkan kanu aduan. Jadi mereka dalam fi'il nakis ni, itu yang dipanggil sebagai dia punya bukan mubtada tapi dia dah jadi isim kana dalam hal ni. Isim kana marfu. Apa dia isim dia? Wow tu, mereka. Adalah mereka, ni musuh. Khabar mansub dia dah bertukar. Perhatikan yang di highlight tu yang kuning-kuning ni. Ni kafirun ni siapa? Jadi mereka ni siapa? Al-kafirun. Dia dah jadi isim kana. Dia jadi macam ni lah. Okey, kita tengok pula kalau dalam bentuk kanal kafiruna aduwan. Adalah ia orang-orang yang ingkar itu musuh. Walaupun dia khabar sebab dia khabar mansub, baris dia fathah kan. Ni yang kita khabar mansub. Khabar ni baris fathah ni. Kita tak letak adalah walaupun nama dia khabar. Sebab dia ni khabar kepada ini isim marfu' yang dizahirkan ni. Daripada fi'il madi nakis. Faham tak? Kita bukan kita yang nak buat ayat ni. Tapi kita tengok macam tu, maknanya kita tahulah siapa dia isim dia kat sini. Isim marfu' dia mana? Dalam ni lah. Tapi ni dia dah jadi isim yang dizahirkan. Sebab dalam bentuk marfu' juga. Kalau ada fi'il nakis. Apa beza ayat ni dengan ayat yang atas tu? Al-kafiruna aduun dengan kanal kafiruna aduwan. Apa beza dia? Dia nombor 2 ni. Dia punya khabar kan? Apa dia? Khabar dia tak? Ya, betul. Khabar dia berubah. Mansub. Khabar tu jadi mansub. Lepas tu, bila ada khabar mansub ni, maknanya dia menambah maklumat ataupun yang di sini dalam ayat ni memberikan penekanan kepada ayat namaan. Betul tak? Betul tak? Maksud penekanan tu apa teacher? Kana Okey, tu kalau fi'il tapi isim kana. Dia dalam tu ada isim marfu' dia. Yang dia boleh dizahirkan lah maknanya. Sama, ni kan
benda tu function yang tu sama macam nombor 5 ni. Hmm. Dhamir mustatir ia yang kita terjemah adalah ia, adalah ia perempuan tu. Kalau adalah kamu tak boleh. Dia dah siap-siap ada. Macam kita buat fi'il kan. Fi'il Oh, biasa lah. bertukar daripada fa'il Ah, kepada isim kana. Ya. Dia tak jadi fa'il lagi dah. Wow tu. Ya, dia akan Mereka. jadi isim kana. Jadi isim kana semuanya adalah marfu'. Khabar kana mansub. Cuba ambil tu. Cuba ambil yang saya kata tu. Maknanya macam formula dia lah. Okey, kalau isim kana ialah marfu'. Mesti kedudukan dia marfu'. Khabar. Khabar kana mansub. Betul yang Kak Su cakap tadi tu. Dia mengubah daripada mubtada tu dia jadi isim kana. Dia tak jadi mubtada. Nama dia dah berubah dah. Disebabkan ada kana tu tadi. Pertanyaan saya ialah ada tak beza dari segi orang-orang yang ingkar itu adalah musuh dengan kalau kita tengok kanal kafiruna aduan. Kalau kita terjemah secara harfiah tu adalah orang-orang yang ingkar itu musuh. Beza tak dari segi itu? Dari segi gaya bahasa tu. Maksud mesej sama tapi ada tak beza dari segi betul tak kalau saya kata yang ada kana ni menambah sedikit penekanan. Memberikan ayat tu emphasis lah. Betul tak? Kalau kita tengok teacher, kalau kafiruna aduun tu dengan kanu aduan tu kan? Dalam isim kana dia mereka. Yang Jadi kanu. dalam kanu tu kan? Kalau kana isim- ni al-kafirun. Okey. Jadi kanu tu isim kana dia mereka. Jadi kita kena carilah sebenarnya mereka tu siapa. Dia refer pada siapa. Tak ada. Tak apalah dekat dalam ayat ni je lah. Mereka tu. Tu Yelah, maknanya mungkin kita ada kena tahu ayat dalam sebelum bijak tu. Kalau yang sebelum tu boleh. Tapi kalau dia macam ni, maknanya tak ada dah. Dia memang mereka tu lah dalam ayat ni. Kalau kita tengok yang ni je, mereka tu lah. Mereka tu lah. Sebelum ni dia jadi mubtada. Macam tu lah. Soalan Ustazah. Karena ni dia jumlah fi'liyah kan? Ya. Tapi Dan satu fi'il lagi nakis. ena tu jumlah ismiyah kan? Belum. Dia bukan jumlah fi'liyah. Dia tak dikira sebagai jumlah fi'liyah. Dia Karena tu adalah verb nakis kan? nakis. Nakis ni tak sempurna. Okey, tapi dia verb kan? Opposite dia dia fi'il tapi dia tak sempurna. Okey, sekarang ni kita kata dia adalah dimasukkan sebagai amil, ejen perosak kepada struktur ayat namaan yang biasa. Apa tujuan penggunaan dia tu? Apa yang dia kerja tu untuk apa? Dia ada kala menambah maklumat masa dan memberikan penekanan kepada ayat namaan. Okey. Maksud Jadi dia tukar masa. jadi masa kan? Jadi ditukar pada masa kan? Dia Mm-mm. no longer statement lah kan? Tadi masih statement ke? Statement. Dia masih Masa statement. kalau saya kata saya I have been to London. Kita pakai kana kan? Kita kena nak tengok tu. I've been to London. Kana dia tulis kana juga. Kana ada tak tahu tak ingat nak jumpa apa bentuk jumlah tu. Tapi kana telah pergi kana. Itu kalau nanti itu nanti kalau kita tengok dia dalam contoh yang lain. Maksudnya macam ada fi'il. Sekarang ni kita tengah tengok ayat namaan je. Kalau contoh kalau kuntum tu'allimun. Kuntum tu fi'il nakis madi. Lepas tu selepas itu fi'il. Itu nanti dia dengan jumlah fi'iliyah. Kita sekarang tengah dengan jumlah ismiyah. Okey. Yang itu ya. Jadi dia menunjukkan masa. Fi'il nakis tu memanglah kerja dia macam tu. Dia menambah maklumat masa ataupun dia memberi penekanan kepada ayat tu. Maknanya ada emphasis, ada penegasan yang nak disampaikan dalam ayat begitu. Kalau yang dia bercantum tu, yang macam Encik Tuan Syed kata tu, dia kan bererti dia tu macam nak tunjukkan ini madi tapi kenapa pula masih lagi at the same time ada mudhari'
together. Itu nanti kita tengok dalam ayat Okey, okey. struktur ayat kerjaan. Okey. Okey? Hmm. Okey. Teacher, Baik. kat mana penekanan pada masa tu? Masa tak ada kat sini sebab ni ayat namaan. Teacher kata tadi dia menambahkan tu. Yelah. Kana tu maksudnya, tapi kan kalau kana sebab dia bukan fi'il yang sempurna, kita tahu dia ni fi'il madhi tapi dia tak ada perbuatan tu. Perbuatan tu tak ada kat situ. Jadi dia macam dalam ayat namaan. Asalnya macam contoh ni kan, asalnya daripada mubtada tapi dia dah tak dinamakan mubtada disebabkan isim kana tu disebabkan fi'il nakis tu dia jadi khabar, dia jadi isim marfu. Dia tak panggil lagi mubtada, dia panggil isim kana. Macam tu. Perubahan nama je lah. Perubahan nama. Perubahan Pertama, nama. nama. Yang Perubahan kedua, nama. perubahan Penambahan pada pada maklumat, penegasan ataupun penekanan. Isim dia apa, isim kana tu bukan fa'il kan? Dia tak boleh panggil fa'il, dia panggil isim kana lah. Dia Isim tak boleh panggil kana, fa'il sebab dia tak ada kerja tu, tak ada. Kana tu tak ada perbuatan. Apa? Kana bukan perbuatan ya. Tapi Dia dia tak bukan menunjukkan perbuatan. dia Dia menunjukkan nama dia perbuatan pun ke tak? Dia tidak tak ada ya. perbuatan. Tak ada Ah. perbuatan. Tak ada perbuatan. Hanya emphasis saja ya. Emphasis. Macam Okey. kalau kita buka, if you like kan dia kalau nak samakan bahasa Inggeris sikit, dia macam berikan macam perkataan apa? Is, was, were, macam itulah. Tapi tak boleh juga nak samakan. Cuma kalau macam ni, dari segi message sama. Orang-orang yang ingkar itu adalah musuh. Tapi kalau macam ni adalah yakni adalah orang-orang yang ingkar itu musuh. Ada beza tak tu yang saya tanya tu tadi? Ada tak beza dari segi penekanan? Macam tak ada. Rasa you all sama je. Al-kafiruna aduun dengan kanal kafiruna aduan. Betul kan? Tekanan dia kat mana? Tak ada. Tak rasa tak ada. Sebab kana tu je lah penekanan dia. Ni bahasa Arab tu macam tu. Lenggok bahasa dia macam tu. So kita kena faham. Maknanya dia ada tambah tegasan. Macam kita nak katakan dia letak benda tu kat depan. Memang maksud dia macam ni. Macam nak kata selamanya orang ni adalah musuh. Macam itulah. Okey. Dekat sini dia tak ada unsur masa. Betul tak? Dia ayat namaan. Yang pertama tak ada kan? Yang ini Kafir ada tu unsur musuh tak ada. masa. Yang ni ada unsur masa Betul. kan? Ya. Betul. Cuma kita tak boleh nak translatekan dia tu macam tu. Sebab dia tak ada pekerjaannya tu. Tu maksudnya penekanan tu Tapi dari dalam segi ayat masa. ni dia menunjukkan kafir ni musuh ada masa dia tu. Berapa lama ke? Daripada Ini dulu ke? lagi. Daripada Adalah. dulu sampai ada kan? Sebab dia Karena sampai mati. Right. daripada dulu sampai ni kan? Macam dulu, kini dan selamanya lah. Macam Mana betul dia. lah, macam kalau I have been to London tu, maknanya saya dah pergi masa dari dulu sampai sekarang. Sebelum katakan kana digunakan. Tapi So, tak saya sama tu. I've been to London tu salah tu guna kalau daripada dulu sampai sekarang. Demi ada pergi dah dulu. I went dulu sampai sekarang 10-20 tahun lagi dah, 30 tahun. Tapi dia ada kata kerja. I have been to London mana kata kerja? Adalah kata kerja you were there. Verb dia panggil verb to be. When. Verb to be kan? lah. Okay, yang ni kana ni bukan Okay, macam tak tu juga apa. ke? Kana pun ada verb to be ke? Saya nak tengok pandai nak compare sikit kan. Kana tu ada verb to be juga. Dia tunjuk masa tu. Bila tu. Kalau tidak, kenapa dia gunakan kana? Tapi tak boleh nak bandingkan dengan bahasa Inggeris. Please don't. Kerana bahasa Inggeris dia ada set of rules dia yang berbeza. Bahasa Arab ni dia lebih direct, lebih mudah. Apa dia? Okey. Kita ni Okey, jadi kita kalau boleh kita tak usah compare. Sebab apa? Nanti kita bagi yang satu kita akan be trapped dalam keadaan tu. Sebab Okey, tapi bahasa, kana ni yang ada kana ni kita ambil anggap ada masa kat situ ya.
Dia memang ada masa sebab dia ada Ah, fi'il mudhari' nakis, ada fi'il madhi ah, nakis. ya, Cuma ya. ada fi'il amar tu. Bila dia tak ada apa-apa kan, macam Dia just ni, statement aja. dia ada. Dia ada. Dia Kalau tak ada statement tu tak lah. ada kana, dia just pure statement. Tak ada Ayat langsung namaan lah. unsur Ah, tak ada langsung unsur masa ya, yes. tak ada. Betul. Hmm. Okey. Okey, macam ni kan dia boleh menunjukkan masa tu sentiasa lah macam tu, dan mana kita pakai sama ada simple present lah. Macam tu kalau kata nak bahasa Inggeris tu. Not have been tu, bukan present perfect tense. Macam tu. Okey Jadi kalau contoh yang tadi kita buat ni, kanal kafiruna lakum aduwan. Dia ada tambah lagi satu. Adalah orang-orang yang ingkar itu bagi kamu musuh. Tetap masih sama juga, cuma dekat sini ada diselitkan jar wa majrur. Macam itulah. Boleh jadi macam ni. Maknanya khabar mansub tu boleh jadi jauh sikit. Jadi benda tu yang kita kena perhatikan dalam ayat. Boleh tak lakum ni kat belakang? Boleh tak? Boleh. 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 Macam itulah. Jadi benda tu tidak mengganggu apa-apa. Lakum ni jar wa majrur selalunya boleh je lah. Dia boleh ke mana-mana. Semalam tu kita kata ni syibhi jumlah kan. Kita belajar. Baik, kita tengok pula contoh fi'il mudhari' nakis. Okey, ayatnya ialah ar-rasulu syahidun alaikum. Jadi terjemah ni biasalah, ini apa ni? Ayat namaan biasa. Maknanya dia tak ada maklumat masa sebab dia namaan. Rasul itu adalah saksi atas kamu. Rasul itu adalah saksi atas kamu. Bila dia kata macam ni, dia jadi mudhari' ni yakunu syahidan alaikum. Ia menjadi. Maknanya siapa ia tu? Inilah. Ia maknanya dalam ni siapa dia punya isim kana dia. Isim kana dia ialah ia. Rasul. Ya, dhamir tu mustatir. Boleh jadi benda ni maknanya kalau dia ada dhamir mustatir tu boleh jadi dia dizahirkan macam ayat yang seterusnya. Kalau ni dia tak zahirkan, yakunu syahidan alaikum, maknanya ia menjadi saksi atas kamu. Kalau yang ketiga ni yakunu rasulu syahidan alaikum, ia menjadi oleh rasul itu. Boleh tak kita cakap oleh? Tak perlulah sebab dia tak ada perbuatan tu. Maknanya macam kata tadi be je lah. Macam kalau bahasa Inggeris sikit tu he is. Macam itulah kan. Dia menjadi rasul itu saksi atas kamu. Jadi inilah yang dikatakan isim kana. Bila ada isim kana, khabar kana ada juga. Khabar kana ialah mansub. Isim kana marfu', khabar kana mansub. Asalnya tadi dia ada rasulu mubtada, syahidun khabar. Tapi bila masuk aja fi'il mudhari' nakis macam ni, contoh ni, yang mubtada tadi menjadi isim marfu' ataupun isim kana, dan syahidan tu dia tukar dah. Syahidun jadi syahidan menjadi khabar kana. Okey, soalan satu. Yakunu tu dia jadi di bahasa Melayu menjadi ya, tapi yang tadi kana tu tadi adalah. Apa beza dua tu? Menjadi tu barulah. Boleh juga Baru, kalau kita nak bezakan adalah tu ia menjadi, ataupun kalau kita tak nak letak menjadi pun dia boleh dua-dua ni. Ia adalah rasul itu. Tapi kalau bahasa Inggeris he is. Atau yang bahasa Nyana he was. Begitu something tak ke? Yes. Boleh lah. Loosely boleh lah. Kita nak tengok perbezaan dua tu. Kan tengok, jangan tengok. Okey. Baik. Kalau yang seterusnya, yakunur rasulu alaikum syahidan. Ia menjadi rasul itu atas kamu saksi. Ini samalah juga kan? Cuma diletakkan dia punya jar majrur dia ni dekat tengah, yang ni dekat belakang. Jadi kat sini ar-rasulu tu adalah isim kana yang dizahirkan. Macam dalam dua-dua contoh ni. Apa dia? Tapi sebab itulah kita kalau selalunya kan kita letak, kalau kita kata sebelum ni
apa tu? Ada, kalau fi'il mesti ada objek kan? Fi'il Hmm. maf'ulun bih kan. Kita nampak ni baris fathah. Tapi ni sebab mansub ni bukan kerana dia tu maf'ulun bih. Tapi kerana dia adalah khabar kana. Ni maksudnya kita belajaran kita hari ni sebab mansub yang seterusnya. At the same time mana sebab mansub tu apa? Hari ni kerana khabar kana. Khabar kana mesti mansub. Jadi ini kira sebab lah. Li'annahu khabar kana. Kalau kita jawab, kalau kita buat i'rab tu. Boleh? Dia isim kedua-dua isim namaan. Tapi di satu isim Ayat namaan, namaan. ayat nama isim nama pula. Asal ayat namaan. Satu lagi tu yang biasa tu straightforward statement. Yang ni dia ada apa unsur masa. Jadi Dan dia juga yang khabar tu penegasan. dia buat macam ditambahkan fathah tu ada kaitan dengan asalnya fathah tu jadi maf'ul bih kan? Dia tak boleh jadi maf'ulun bih. Dia tak. Asal bukan kalau bukan namaan, kalau fi'il biasa dia ada fa'il, fi'il maf'ul bih kan? Dan maf'ul Kalau bih tu maf'ul bih tu selalu dia fathah juga kan? ya. Ada kaitan dengan itu tak? Tak tahulah. Tak tahu. Tak tahu. Okay. Sebab macam kita akan selalu analyse apa yang depan kita ni. Macam kalau kita belajar i'rab ni, dia macam itulah. Maksudnya kalau ada isim mansub tu sebab apa? Kalau sebelum tu ada fi'il yang sempurna, fi'il tam, dia mungkin boleh jadi maf'ulun bih kan. Kalau yang syarat-syarat yang sebelum ni kita belajar tentang maf'ulat, tu ada fi'il. 5 tu maf'ulat. Hal dengan tamyiz dia tak panggil maf'ulat tapi dia sebab mansub lah. Macam tu yang tu. Tapi yang ini yang seterusnya. Hari tu kita belajar berapa? 7 lah ya. Maf'ulat 5, lepas tu hal dengan tamyiz, betul? 7 kan? Ni kita tambah lagi satu ni. Maknanya sekerana dia isim kana. Isim kana pula. Khabar kana. Sebab mansub. Susunan dia macam itulah, fa'il dia mudhari kan. Sini pun isim kana dia dhammah kan. Mudhari dia dhammah. Dan bila maf'ul bih pun dia mansub. Jadi ini khabar pun mansub kan, dia punya susunan. Yes, betul. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita cuba buat latihan Latihan 12 untuk fi'il nakis kana. Jadi cerita ni kita buat apa? Buat terjemahan perkata dan terjemahan bebas bersama guru seperti contoh A dan B. Bulatkan khabar kana seperti contoh A dan B. Tak dibulat pun. You might ask. Tak bulat pun. Yelah, nanti kita buat sama-sama contoh ni. Baik, kita buat apa? Bulatkan khabar kana. Jadi yang mana kita nak bulatkan? Muhtadi. Bulatkan. Khabar kana. Muhtadi. Khabar kana. Betul. Muhtadin. Sekatilah nak bulatkan sekali terjemahan pun boleh. Isim kana dia? Yang MSP ni masuk teacher. Khabar Betul. mansub. Betul Kak Roh. Jadi ni wow ni lah. Ni ini adalah isim kana dia. Wow, mereka. Patutnya kita garis je lah, kita tak usah bulatkan. Sama pula ataupun kita petakkan. Isim kana, bulatkan khabar kana. Macam itulah. Ni at this point semua orang mesti dah boleh terjemah lah. Ni kenapa dia mansub? Apa tanda mansub dia? Ya. Ya, dia mansub dengan ya. Bukan fathah yang bukan fathah nun tu. Dia mansub dengan ya. Okey, contoh yang B. Mana yang kita nak bulatkan? Kita nak bulatkan sekarang ialah khabar kana. Al-kafirin. Al-kafirin. Minal kafirin. Betul. Kalau minal kafirin ni betul lah. Tapi dia dalam bentuk maksudnya syibhi jumlah. Tapi kalau al-kafirin tu majrur. Dia bukan mansub. Kana ni mana dia punya isim dia? Isim kana ialah
ia tu. Mustatir. Dalam ni tak nampak. Yes, mustatir. Bagus. Ia adalah daripada sekalian yang ingkar. Adalah ia ke, ia adalah. That's why kita tak ada equivalent dalam bahasa kita ni nak terjemah tu. Kita tambah adalah aja. Ini kita punya terjemahan. Sama ada kita kata adalah ia ataupun ia adalah. Itulah terjemahan kepada kana dan fi'il nakis kana ni. Kana ke kanu ke. Yang berubah tu dia punya dhamir mutasil tu je. Okey. Kana aduwal li Jibril. Khabar mansub ialah Adalah ia Aduan. musuh bagi Jibril. adalah Aduan. ia. Jadi aduan. Semua dah boleh terjemah kan? Saya tak payah buat pun. Adalah ia musuh bagi Jibril. Dia dah siap dah kat situ. Ini khabar mansub ataupun khabar kana. Khabar kana. Dia punya isim kana? Isim kana. Ia. Huwa. Ia. Adalah ia kan? Yang ni. Adalah ia. Mustatir. Huwa. Mustatir, betul? Adalah ia. Musuh. Jadi kalau khabar, selalu khabar kita taruh adalah. Tapi kalau khabar kana ataupun khabar mansub ni tak payah. Okay, li Jibril, bagi Jibril. Kana fariqum minhum. Ada tak? Ia Farid. Fariqum ni isim marfu'. Maknanya dia adalah Kana. isim marfu'. Maknanya isim kana. Kita petakkan. Ada tak tu? Khabar ada tak? Khabar Minhum. Farid. Minhum tu lah. Tapi kita tak ada dalam macam benda tu memang jar wa majrur. Maksudnya kita tengok lagi ayat lain. Tak adalah kat situ. Teacher nak tanya. Ya. Okey, sekarang ni macam fariqun tu, dia adalah isim kana. Okey. Khabar kana dia tu. Dia punya syarat tu macam kita nak cari khabar ke untuk ayat ismiyah tu? Betul. Betul. Betul Kak Su. Cerita dia. Maknanya betul. sini dia panggil ciri jumlah ni kan. Minhum tu. So dia boleh jadi khabar kana lah kan? Boleh. Boleh Kak Su. Tu dah bulatkan dah. Pandai betul Kak Su. Masya Allah. Tak pandai Saya tanya. tahu betul tak? Betul lah tu. Maksud saya, wow. Macam tu. Masya Allah. Saya bukan kata, Masya Allah. Banyak Kak Su punya observation tu. Masya Allah. Macam mana saya dulu, lama betul saya nak nampak benda tu. Bagus. Alhamdulillah. Yakunu lahul mulku. Jadi, yang ni mana dia punya isim kana dia? Ia menjadi. Ia menjadi, okey kita terjemah dulu. Ia menjadi baginya Al-Mulku isim. al-mulk. Kerajaan itu. Kerajaan. Ni fi'il mudhari' tau. Fi'il mudhari' nakis. Jadi isim dia Ia. al-mulk lah kan? Isim marfu', dia lah isim tu. Ia menjadi baginya kerajaan. Maksudnya Al-Mulku. kerajaan itu menjadi baginya. Kerajaan itu adalah baginya. Khabar dia lahu. Jadi khabar dia lahu. Betul. Apa makna je dalam kelas? Al-Malik makna kerjaan itu menjadi baginya. Apa makna dia? Adalah baginya. Adalah ia kerajaan itu. Maknanya kerajaan itu baginya. Adalah baginya. Untuknya. Faham tak? Lahu tu khabar teacher. Dia punya khabar lah. Tapi khabar kana tu dalam bentuk syibhi jumlah. Jadi kalau bahasa Inggeris, the dominion is for him. Yes. Ish, orang putih ni payahlah kita. Orang London ni. Orang London ni. Itulah dulu pergi sekolah Inggeris itu jadi macam tu.
Global sungguh kita ya. Jadi macam tu. Alhamdulillah. Boleh campur-campur sikit, campur. Al-mulku tu isim marfu. Isim kana. Marfu. Isim Jadi kana. isim kana marfu. Teacher, Ya. yakunu tu kan? Ah, Kita tak boleh terjemah ia adalah boleh. Boleh cakap menjadi, boleh adalah. Kan kita masa kita modul 1 kan kita buat 2 kan. Tengok adalah ke menjadi. Kalau dia tak ada isim marfu' yang lain, maksudnya dia buat kita kata dia menjadi. Macam contoh dia dalam fi'il amar ke yakun kan. Kun fayakun. Tu kita kata dia dah bukan nakis. Yang itu dia dah jadi tam. Tu kita gunakan perkataan menjadi sajalah. Dia tak payah pakai adalah. Dia memang jumlah fi'liyah. Tapi sekarang ni dia bukan jumlah fi'liyah. Dia adalah kana. Okey, baik. Fatakuna minal zalimin. Mana dia punya tu? Isim. Dia ni macam yang tadi. Minal zalimin. Minal zalimin tu apa? Dia punya khabar syibi jumlah, khabar mansub dia. Ini mu'annas, ini isim ya, isim. Isim. Fatakuna. Jadi kita terjemahkan mana dia punya tu? Kamu Ia kah? Jadi ia. Engkau, ni engkau. Engkau ya, engkau. Oh, engkau. Takuna, engkau menjadi. Fataku. Kamu ke engkau? Kamu. Engkau. Kamu teacher je. Engkau. Kata. Kita ada kamu je. Bukan kamu. Kalau kamu dia mesti takununa. Taku. Nuna. Oh. Takununa. Oh. Dia Tapi bukan kadang-kadang- khabar kana teacher. Khabar syibih jumlah. Macam Ya. tu ke? Betul. Khabar kana dalam bentuk syibi jumlah. Tapi tak ada. Khabar kana juga. Dia punya Tak tunjuk engkau. Engkau tu perempuan ke lelaki? engkau lelaki. Kalau perempuan takuna dia jadi ia perempuan. Perempuan dia tak akan jadi macam ni lah. Ni kenapa dia jadi fathah ni, mungkin dia ni jawab syarat. Ataupun ada sebenarnya ada huruf. Fa'an Fa jawab takuna. ya, syaratnya. Ataupun fa'an takuna. Okey, jadi dia punya isim kana dia apa? Engkau. Tak nampak dekat sini kan? Mustatir. Okey, good. Engkau menjadi ke engkau adalah teacher? Yang ini boleh. Engkau menjadi boleh. Engkau adalah boleh. Kita tengok konteks lagi. Kita kena tengok buka lagi macam besar sikit lah. Ini kalau engkau adalah pun boleh. Tapi ini kalau tengok ayat ni daripada engkau menjadi. Engkau menjadi. Ustazah kata tadi tu kalau mu'annas dia jadi macam mana? Takunan macam mana dia punya Kalau dia mu'annas dia jadi ia, terjemahan dia ia. Tapi dia punya fi'il tu macam mana? Fi'il dia sama kalau beza? Dia jadi ia. Takunu tu ia. Ia menjadi. Dalam bahasa Arab tu fi'il dia macam mana dia punya bentuk? Takunu juga. Untuk ia sama dengan engkau. Sama dengan engkau. Ya. Takuna juga. Dia share. Kalau tengok konteks. Kalau ia perempuan, kalau perempuan, engkau perempuan, dia termasuk dalam dia jadi takuni. Takuni. Kalau engkau perempuan. Kalau ni dia punya zalimin tu dia male kan? Dia punya jauh-jauh jamak tu pun mesti mu'annas lah kan kalau perempuan kan? Tapi kalau dia dah ada harfu jar tak semestinya. Tak semesti. Kalau dia majrur dia tak semestinya. Oh, tak semesti kalau majrur ya. Tak, sebab dia maksudkan apa tu dalam Quran tak ada ayat yang macam tu. Engkau perempuan tu jadi tak ada. Tak ada ya. Min zalimin tu dia tak boleh dia min zalimatin ke tak boleh dia tak boleh jadi kata. Tak ada. Dalam Quran tak ada yang perempuan-perempuan yang zalim tu tak apa tak ada rasa saya. Kegelapan. Bila yang majrur dia tak ada lagi dia tak lagi perempuan ya. Dalam setakat ni saya tak jumpa lagi lah yang zalimin tu. Okey.
Okey, jom tengok Hmm. lagi G. Wa nakuna minal mu'minin. Ha ni Dan kami kami adalah daripada orang-orang yang beriman. daripada kami adalah Daripada. ya. Kami adalah daripada orang-orang yang beriman. Jadi dia punya isim kana dia ialah nahnu. Minal mu'minin. Kami Kami. Khabar isim dia. tu. Khabar Khabar syibhi dia jumlah. syibhi Minal jumlah. mu'minin. Ya. Oh, jadi boleh jadi bila macam ni, na tu cover both male dengan female lah kan? Ya, kalau kata ganti nama diri pertama memang dia cover dua-dua lah. Dia tak Okey, ada yang tadi tu bezakan pula. yang ta tu kalau ni namaan, ayat namaan ni dia cover both male and female ke yang tadi tu kana tu. Yang kunu tu. Takunu Kana tadi. tak, Takunu kalau tadi tu. takunu. Takunu Okey. is it male and female or male saja? Okey, kalau dia ni ini apa ni, kalau dia male dia jadi engkau takunu ni. Ni mana Okey. tadi takunu? Boleh. Kalau dia kalau takunu perempuan, ia biasanya akan ada isim perempuan yang dizahirkan. Okey. Maknanya dhammah. Kalau perempuan, tak ada tu biasanya engkau. Kalau tak ada kita tak Okey, nampak okey. maknanya engkau Okey. Dia share yang tu. Engkau lelaki dengan ia perempuan. Dia share sama dia punya form tu. Ta di awal kalimah, kita sebut macam itulah. Ta di awal kalimah, huruf akhir tu berbaris dhammah. Jadi dia share. Satu, engkau lelaki, satu orang, ataupun ia perempuan. Ini biasanya akan ada isim Dizahirkan, kana ya? tu yang dizahirkan. Isim kana yang dizahirkan. Okey. Teacher, Ya, dia punya tandaan dia tu tandaan apa? tandaan macam getah kat depan bermula dengan ta, huruf mudhara'ah jugalah kan? Yalah, Sebab kalau mudhari' ada huruf mudhara'ah. maknanya ta depan, lepas tu dhammah kat belakang, contohnya macam ni, engkau ataupun Ia engkau perempuan. lelaki atau lelaki perempuan kan? Kalau macam mudhari' biasa pun simbol dia sama. Sama, Kan? betul Kak Su. Cuma fi'il nakis ni dia tak ada maklumat kata kerjanya. Dia cuma ada masa dan dhamir. Tapi tu dia tulis kat bawah, dia kata kamu. Takuna. Yang mana? Takuna. Bawah mana? Takuna. Tu saja FRNKS. Tu salah tu. Ya. Salah kita orang. Salah penulis, ya, salah teacher. developer. Engkau boleh. Engkau. Kau main. Nak kena chop dah kita orang. Nak tembak dengan Kak Ru. Salah pasal duduk dapat clue dari situ. Tapi betul. Thank you so much. No. Kita memang akan betulkan. Itu yang saya kata tu. Kat bawah ni disclaimer jangan lupa. Kenapa untuk kegunaan sendiri? Because it's still being developed. Dia masih lagi orang kata apa R&D punya stage. Belum print lagi ni. Ini belum print. Tapi so that's why I so welcome any feedback from you all. Thank you so much. Macam tadi tu kan, macam kita macam salah tu, soalan-soalan ni kita orang semua ambil record, ambil kira, because then you see cakap mana yang menjadi kekeliruan ke, kita nak upgrade ke, kita nak ubah ke, macam itulah. Okay. Your point tadi kan Ustazah, yang kalau dia ia kan, selalunya dizahirkan dia punya isim kana ya. Isim kana whether male or isim kana tu whether male or female dizahirkan kalau ia ya. Kalau ia betul. Untuk ia je. Kalau kalau ta tu kalau ada zahir tu makna dia isim kana. Perempuan. And then makna dia perempuan ia. Okay. Betul. Nak cam kan? Okay. Betul. Fi sya'nin ni keraguan Sya'nin. Tak ingat pula. Sya'an. Dan tidak engkau menjadi di dalam satu keraguan. Satu syak' lah. Syak keraguan. Orang Melayu pun kata syak kan? Melayu tiru Arab lah tu. Alhamdulillah. Syak ni. Dah senang. Khabar syibhi jumlah teacher fi sya'nin. Betul. Kuntum sadiqina.
Kuntum shadiqina. Jadi apa dia punya isim kana? Kita kotakkan. Mereka. Kamu. Ada. Tum. 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 Kanu. Tum ni isim kananya. Kamu Isim semua. kana. Antum. Kamu. Shadiqina ni Ya. Khabar dia mansub. punya khabar. Kana. Khabar kana. Ini khabar mansub Kana. ataupun khabar kana. Kanu yakdzibuna. Okey, mana isim marfu' dia ataupun dipanggil isim kana? Wow, betul. Mereka. Wow. Wow. Yes. Adalah mereka. Yakdzibuna ni tak ada apa lah. Khabar. Maknanya dia punya apa nak Dia ni cakap tadi? marfu' ni kan? Khabar. Dia ni Khabar kana dia ada dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah apa jumlah fi'liyah? Kan? Mereka. Mereka. Okey, kalau kita buat jumlah fi'liyah ni pula kita kata apa? Kan mereka berdusta. Jadi mana je mereka dia tu kat mana? Ni maknanya kita akan kata kalau i'rab tu kita kata dia mereka tu wow lah. Nah, Ya. nun. Ni fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda marfu' dia? marfu' dia. Nun. Nun. Subutun nun. Dengan Subutun ada nun. nun tu. Lepas tu dia sebab apa? Ya, nah. Alam apa? Kamsah. Hamzah Min Kamsah. af'alil khamsah. Ustaz Kamsah. Kata kerja yang 5. Tu je maksud af'alil khamsah tu kata kerja yang 5. Yakunu li ghulamun. Teacher nak tanya satu. Baik. Yang sebutun nun tu, yang semua af'alu khamsah lah kan? Ya. Ya. Af'alul khamsah tu ada 5. Yang kamu, mereka kan. Lepas tu mereka berdua. Lagi? Perempuan Mereka tu? berdua, kamu berdua dengan engkau perempuan. Tu min af'alil khamsah. Taf'alina. Kena buat balik semula lah. Kena tengok balik dalam muka surat 41, buku modul 1. Yang ni pun ada juga. Last sekali. Tak ada. Modul 1. Ataupun modul 1 ada muka surat 41 tu. Satu ada Dia bilangan kan Ustazah. Bilangan isim kana dengan khabar kana bilangan mesti sama ya. Ya, kod. Ya. Kita tengok ni macam apa dia jamak dengan jamak kan. Mufrad pun dengan mufrad pasal dia isim kan. Kalau dia fi'il tu boleh dia punya jamak mufrad dan dia punya apa tu dia punya fa'il tu jamak atau boleh mufrad jadi. kan. Okay. Betul. Yakunu li ulamun. Jadi dia punya mana yang isim kana dia ialah dalam yakunu tu. Dalam yakunu tu dan juga dizahirkan ni. Ulamun. Dia kalau isim kana mesti marfu' kan? Ni isim marfu'. Jadi isim ni. Adalah ulam apa? Bagiku adalah seorang anak. Ia menjadi seorang anak bagiku. Boleh juga. Menjadi anak bagiku. Ia menjadi bagiku seorang anak. Macam itulah maksud dia. Kanallahu sami'an alima. Allahu marfu' isim kana. Maknanya ini isim yang dizahirkan lah. Isim kana yang dizahirkan. Jadi dia punya khabar ni ada dua lah ya. Ada dua. Yes, ada dua. Ya Allah maha Sami'an, mendengar, maha mengetahui. Ya. Sebab bila kita jumpa khabar ni, kita selalu tak kata, maknanya bukan sifat ni. Ini bukan sifat. Ini adalah dia ada dua khabar. Khabar kana tu dua. Adalah Allah maha mendengar, maha mengetahui. Kita tak kata yang maha mengetahui. Sebab apa tak boleh cakap yang? Bukan sifat. Ya, sebab dia tidak cerita macam ni. Dia tak sama kan? Dia tak sama baris. Ini tak sama baris. Kalau dia jadi apa dia? Kalau sifat sami'un. Dua adalah ya.
Dua Ada adalah. adalah. Tak ada adalah. Sebab dia bukan khabar. Dia bukan khabar marfu', dia khabar kana. Kalau khabar kana kan mansub, tak payah. Maknanya dia macam tu je lah. Maha. Kita kata macam tu je lah. Adalah Allah maha mendengar, maha mengetahui. Macam tu. Mm-mm. Apa dia punya signifikan dia, teacher? Pemahaman dia lain dia punya Tegaskan. pemahaman Macam dia kat ayat. sini penegasan. Sebab adalah Allah itu. Macam tu. Maha mendengar, maha mengetahui. Wallahu alam. Yang itu je lah. Balaghah ni ada masuk, maknanya nanti kita level up lagi baru kita ceritalah. Buat masa ni kita boleh terjemah. Alhamdulillah. Boleh lah kalau dah start nak baca kan. Yang pasal penerangan dia tu. Dia dah memang tinggi lah lagi. Dia kena cari cikgu lain dah pula. Cikgu ni belum sampai. Okey. Lam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin. Ini mansub. Mansub pula majzum sebab ada huruf jazam. Yakun, makna baris dia tak ada apa-apa. Okey, mana dia punya Dia adalah. isim kana? Isim kana. Mesti marfu'. Rabbuka. Rabbuka dalam bentuk Rabbu. mudhaf-mudhafun ilaih, rabbuka. Yalah, rabbuka tu dia satu kan, dia merujuk pada satu. Jadi yang marfu' tu rabbu tu je lah. Tuhan engkau. Bagi engkau. Jadi mana dia punya khabar kana? Berkana Muhlika. Muhlikal qura ni sebab dia mudhaf juga. At the same time dia adalah mudhaf. So muhlikal qura. Maksud dia apa? Cuba. Penghancur. Tidaklah ia menjadi Tuhan engkau, bagi engkau, pembinasa bagi negeri itu dengan kezaliman, dengan cara yang zalim. Teacher kena terjemah ia menjadi ke? Sebab Rabbu tu dah mewakili ia kan? Yelah, tidaklah Tuhan engkau. Boleh juga kalau kita nak cakap macam tu. Tapi tidak adalah Tuhan engkau ni adalah kan dia ni. Adalah ia Tuhan engkau. Tidak adalah Tuhanmu. Tuhanmu. Tidaklah. Lam ni ada memberi maksud belum. Belum pernah lah. Maksudnya kita macam tu. Tuhan engkau adalah Tuhan engkau. Pembinasa bagi sebuah negeri, pembinasa bagi negeri itu dengan zalim. Buat apa kan dia ada ni ayat ni sambung, dia cerita dia macam itulah. Allah tu tak zalim macam itulah. Dia bukan binasakan tu dengan cara yang zalim. Bukan. Melainkan sebab penduduk tu dah menzalimi diri sendiri. Allah tidak akan binasakan satu tempat sehinggalah dia mendatangkan warna kerana kan? ataupun dengan Ustazah? Allah tidak jadi pembinasa kerana dengan buat kerana. masa ni kita kata dengan pun boleh. Dengan, ya? Nanti kita tengok balik semula kitab. Kitab kata apa, bi apa. Ya? Buat masa ni kalau yang kita tahu ni dengan je lah buat masa ni. Kalau dengan kerana zalim. tu Allah tak merosakkan kerana Allah tu zalim. Itulah kan. Boleh juga. Boleh juga tu kan. kita punya terjemah. Dia kata kalau kerana dengan tu. Memanglah. Tapi yang itu kita kena balik semula tengok setakat ni kita belajar. Kita tengok tafsir, kita tengok kepada apa kata sahabat kan, pemahaman satu-satu ayat tu. Jadi benda ni pun ada banyak khilaf juga. Maknanya kalau dia kata apa, dia orang discuss dah ni benda ni. Nanti kita baliklah semula. Ni terjemahan kita yang level kita ni, kedua ni. Kita tahu disebabkan. Bolehlah kalau kata disebabkan. Level 1,5. Oh, ingatkan dah pukul 1,5 terperanjat pula saya. Salah dengar. Okey, bizulmin. Kalau kita kata dengan kezaliman, dia maksud dia macam tu. Tapi apa pun kita sebut, perasan tak? Dia tak adalah salah. Betul? At this point, untuk ayat ni, untuk excerpt ni. Tapi untuk pemahaman seluruhnya,
untuk kita dah boleh terjemah. Jadi untuk kita supaya kita bimbang, kalau kita bimbang, kita salah pula terjemah, kita silakan. Jangan tak baca tafsir tu. Bila kita dah tahu tu, kita dah tahu yang sumber, barulah seronok lagi bila baca tu. Maksudnya kefahaman tu bukan dia bukan secondary. Dia primarily kita dah dapat daripada sumber tu. Tinggal yang itu memberi kita kefahaman pada benda yang kita baru belajar, kita tak tahu lagi. Itu je lah. Betul tak? Macam kita belajar English pun, kadang-kadang ada perkataan baru. Kena jugalah buka kamus. Betul? Harfu nasab dengan ayat namaan. Kita masuk juga hari ni sebab dia sebenarnya dia just twist saja. Dia kalau tadi saya tulis kat sini apa? Kalau isim kana marfu, khabar kana mansub, inna ni pula isim ina mansub, khabar ina marfu. Dia terbalik. Okey, saya tulis yang tu dulu. Isim ina marfu. Marfu. Mansub. Astaghfirullah. Tersasul. Patutlah semua orang terdiam, terkedu sekejap. Khabar ina. Khabar ina yang marfu. Dia bertukar sikit dengan apa tu tadi? Kana. Kalau khabar kana, isim kana Marfu. marfu. Khabar kana Mansub. mansub. Pasal Macam tu je. isim kana dia marfu pasal dia follow fa'il kan. Structure tu kan. Isim. Isim tu fa'il marfu. Tapi kalau fa'il kana, kalau isim kana, kalau isim inna dia tak sangkut dengan fa'il lagi. So dia mansub terus kan? Dia mansub. Mesti mansub lah. Okey. Okay. Jadi isim ina yang kita dah tahu, i'rab ayat namaan, jumlah ismiyah akan berubah apabila didahului harfu nasab. Setakat ni yang kita belajar harfu nasab tu, inna je kan? Banyaknya ialah selalu kita kata inna. Tapi dan yang lain, contohnya anna, tu ada macam modul 1. Lakinna, laita, la'alla dan la nafiyah lil jins ataupun la nasab. Jadi la nasab ni semua ni adalah ejen lah yang perosak tadi tu kita kata tu. Amil. Ni I'rab semua yang disebabkan. adik-beradik inna ya? Inna dan saudara-saudaranya. Inna wa Okay. akhawatuha. Okey. Kita dah belajar kan? Ada yang dah belajar tu. Rupanya itulah maksud dia. Dulu duk hafal aja. Inna wa akhawatuha, apa benda tu? Okey, inilah dia. Harfu nasab inna dan saudara-saudaranya ialah untuk menguatkan atau memberikan penekanan kepada ayat namaan. Jadi macam tadi, tajuk atau subjek di dalamnya bertukar daripada mubtada kepada isim ina ataupun isim mansub. Sebalik dengan yang kana tadi. Cerita Laisa di masuk tak Ustazah? Laisa. Masuk tak? Laisa. Tak perasan lah. Masuk. Masuk ya? Masuk Laisa. Tajuk atau subjek di dalamnya bertukar daripada marfu' kepada isim mansub dan isim ina atau isim ina. Cerita di dalamnya pula bertukar daripada khabar kepada khabar marfu' atau khabar ina. Khabar marfu' boleh terdiri daripada isim mufrad, ayat namaan, ayat kerjaan dan syibhi jumlah ataupun ayat tidak lengkap. Serupa seperti khabar kepada ayat namaan biasa. Contoh, ni yang tadi dia punya tu. Mubtada menjadi isim ina. Marfu' jadi mansub. Khabar menjadi khabar ina. Daripada marfu' kepada kita buat macam ni. Ni kod kita lah. Kod dalam nahwu ringkas khabar marfu'. Okey, ni contoh-contoh dia. Okey, ar-rasulu syahidun alaikum. Sekarang ada perkataan ni, inna rasula syahidun alaikum. Jadi disebabkan inna ni, ar-rasulu menjadi ar-rasula. Okay? Yang syahidun, dia jadi syahidun juga. Sesungguhnya rasul itu adalah saksi atas kamu. Contoh B dengan huruf anna, harfu anna. Fa'lamu Allahu azizun. Ketahuilah oleh kamu, Allah adalah maha perkasa.
Okey, yang ini fa'lamu annallaha azizun. Maka ketahuilah olehmu bahawasanya Allah, nampak dia dah bertukar dah ni. Dia punya isim inna anna jadi mansub, tapi khabar anna marfu. Adalah maha perkasa. Dia tak jauh beza sangat daripada macam ni. Isim Kalau ayat Ana namaan. saja, Ana Hmm. di tengah-tengah tu jadi Ana, tapi dia punya taufik tu masih ada ya. Ya. Dia biasa di Okey. tengah-tengah ayat lah. Kalau inna ni Tapi duduk awal ayat. Ayat tapi namaan. sesungguh tu ada juga lah yang bahawasanya sesungguhnya ada Ana. Maksud dia Okey. sama. Ya. Sama maksud. Okey, okey. Okey, contoh C dengan harfu la nafiyah lil jins. Isim la, dia panggil isim la juga ni kan. Okey, ayat namaan ar-raibu fi. Keraguan itu di padanya. Tapi kalau ada la ni, la raiba fi. Tiada sebarang keraguan. Itu ada penambahan pula. Ini dipanggil juga isim la. Ni sebab mansub jugalah ni. Tadi Ya. sebab mansub. Sebab mansub tadi sebab dia jadi isim inna kan, ataupun isim anna dengan saudara-saudara dia lah ni. Tapi yang ni dia sebab isim la lah, saudara lah juga tu. Kalau Itulah contoh kan. ya, Macam la nafiah ni kan. Bukan nafiah. La la nafi lil nafiyah jins. lil jins. Lil jins ni kan. Hmm. Maksudnya boleh tak kalau kita kata untuk kalau adalah selepas dia ada isim Isim cacat. Isim jadi cacat berbaris fathah. jadi la tu kita boleh terjemah kepada, kita ambil la nafiah ataupun la nafi lil jinsi. Boleh tak kalau kita kata la tu dia akan jadi la nafi lil jinsi bila selepas dia adalah isim mansub. Betul. Memang kena cakap Kalau macam tu dan kena terjemah macam tu. Katakanlah ni dia bukan lafiah lil jins, dia ni baris dia tak berubah. Dia tak jadi ejen, dia tak ada apa-apa. Contoh la khaufun kan. La khaufun alaihim. Kita tak terjemah tiada sebarang ketakutan. Jangan terjemah macam tu. Dia terjemahan dia tiada ketakutan atas mereka. Jadi kalau kita kata la nafi lil jinsi untuk isim mansub. Kalau dia bukan nafiah biasa, Dia dia nafiah. boleh marfu' ataupun majrur. Kita boleh kata gitu. Tak boleh kot. Tapi kalau majrur tak boleh lah. Majrur tu boleh. dia kan Majrur tak dia boleh. biasa marfu' lah, marfu'. Ya. Betul-betul. Ataupun kalau dia depan dia ada waw. Ada waw. Jadi maksudnya katakanlah dia tu merujuk kepada dia maktuf, ada waw kan. Lepas tu ada la, wala, macamnya jadi majrur, tu possible lah. Tapi dia majrur dia sebab apa? Bukanlah sebab la tu, sebab dia maktuf kepada yang sebelum tu. Macam tu. Macam waladhdallin kan? Tu la juga. Kita memang dah definitely tu bukan nafiah lil jins, tu nafiah biasalah. Okey. Boleh. Betul lah Kak Su faham tu betul. Tapi nak kata yang tadi tu, kalau la tu, dia mesti isim tu macam ni. Dia cacat. Dia macam tak ada alif lam, tak ada tanwin, tapi dia baris fathah. Dia datang selepas la. Itu maknanya kita kalau terjemahan kita kena tambah sebarang tu. Tiada sebarang keraguan. Sebab apa? Sebab la ni ialah harfu amil yang merosakkan baris tu. Ayat tu tadi. Macam ni kan, ar-raibu fi, keraguan itu di dalamnya. Dia khabar syibhi jumlah. Jadi bila dia macam ni, maknanya ada amil tu, la raiba fi. Okey. Kalau kata tiada ar-raibu fi, tiada keraguan itu di dalamnya. Dia bukanlah. Dia tiada lah. Dia tidak lah. Tidak lah. Tapi macam tak kenalah, dia bukan yang kata tambah sebarang tu lah. Dari segi maksud beza kan? Beza tak? Bezalah sikit. Tiada sebarang keraguan. Tak apa ke ni? Kita dah 10.55 ni. Masih segar. Hebat. Ayat last ni, ayat last.
Ayat last kita ni lepas ni latihan. Okey, last contoh last. Tak buat latihan lah, latihan besok ya. Baik. Contoh di kathirum minhum fasiqun. Maknanya ini mubtada mubtada. Mubtada dia. Kebanyakan daripada mereka adalah orang yang fasik. Jadi dia akan jadi bila ada walakinna. Dia bukan lakin yang baris sukun tau. Tapi dari segi terjemahan sama. Dia ni lakin yang ada syaddah ni. Walakinna kathiram minhum fasikun. Jadi dan akan tetapi kebanyakan. Disebabkan ada huruf nasab lakinna ni. Dia jadi baris mansub. Dia baris mansub pula. Dia jadi isim mansub. Maknanya dia isim lakinna disebut. Boleh juga sebut isim lakinna. Lepas tu khabar dia, khabar lakinna tu jadi marfu fasiqun. Okey. Okey, remember kalau rasa macam penat, peningnya aku amalan ni. Kita nak terjemah. Setakat ni siapa yang dah habis modul 1 tu biasa terjemah boleh je sama. Sekarang ni kita macam tambah sikit je. Kita tengok fungsi dia dalam ayat. Oh ni ada tetapi. Oh ni jadi perbezaan. Tapi dari segi terjemahan dalam bahasa kita tu kita tak nampak lah. Kita tak rasa sangat. Tapi bila kita nak mafhum tu nanti benda ni akan jadi very important. Apa yang kita mafhumkan tu mesti berpandukan pada nahunya. Okey. Tu. Jadi insya-Allah kita sambung besok. Latihan 13 kita buat. Boleh Kak Maru. Ustazah. Ya. Sejak bila panggil saya Ustazah tu? Ni kasirun tu dia mubtada. Kak Wan. Kasirun tu mubtada. Mubtada kan. Kenapa dia tanwin kenapa boleh tanwin pula kat depan? Kata muakhar aja boleh tanwin. Ayat tu panjang. Ayat ni panjang, kita potong sikit. Oh, ni part of ayat lah. Part. Tapi kadang-kadang dalam Quran ada kan? Ada macam tu. Tapi dia ambil tempat mubtada. Sebab apa? Mubtada yang asal tu kadang dimahzufkan. So dia jadi ambil. Ada boleh jadi macam tu. So setakat ni sebab kita belajar modul 1 tu, mubtada mesti makrifah, mesti ni. Dia exception tu kita belum sampai lagi. Okay. Alhamdulillah. Thank you for the question. So kita bear in mind. Okay, should we put this nanti next time? Kita mungkin tukar ayat ni. Jangan ambil yang ni dulu. InsyaAllah. Bagus studentnya. Allahu Akbar. Betul kan? Student bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah kurniakan. Alhamdulillah. Okay. Jadi cukuplah dulu malam ni. Pagi tadi ada orang kata berasap kepala kat Laila ke apa. Saya kata tak apa berasap boleh lagi. Berasap tak apa lagi, jangan sampai padam dah. Ada asap boleh revive lagi the fire kan. Wallahualam. Faham ke cerita saya ni? Semua dah ngantuk dah. Baiklah. Kita akhiri kelas kita pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.